Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Kak Nadra, KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Kak Nadra datang lagi. Hehehehe. Hari ini Kak Nadra nak bahas yang viral juga baru. Sebab belum habis-habis lagi, belum selesai lagi yang viral ni. Kak Nadra yang keluar lagi statement yang tak bagus lah, kata-kata yang tak bagus lah dari pihak yang sebelah sana, A dan B. Yang pihak A bagus, pihak B kurang bagus. Sekarang ada lagi pihak C yang datang. Pihak C ni dia macam ulas sendok lah. Tahu ulas sendok, sini boleh masuk, sini boleh masuk, sini boleh masuk, sini boleh masuk. Pertama dia backing pihak A. Sekarang dia masuk ke pihak B. Ini orang tak bagus. Janganlah jadi orang macam tu, macam ular sendok lah nampaknya. Takut ada ular pula kat sini. Cek dulu. Sebab ni store ni. Store belakang-belakang ni. Dia Kak Nadra kasihan ya tengok baby tu. Baby tu yang Kak Nadra kasihan. Baby Kak Nadra rasa tu datuk dia tu yang sebelah mak dia tu dah sakit lah. Macam ada sikit mental ke, kena mental ke, tak tahulah. Sebab apa? Dia sebenarnya benci dengan anak dia. Benci dengan anak dia, tapi dia benci tapi rindulah. Konon-kononnya macam itulah, benci tapi rindu. Tengoklah, dah tak ada rindu. Waktu dia ada kita benci, sampai kita buang dia, buang peralatan dia. Dia dah lari dari rumah kan umur 16 tahun. Kak tengok dari video-video dia, 16 tahun dia dah keluar dari rumah. Dia umur 12 tahun dia dah berlakon, dah berlakon. Yang umur 16 tahun dia dah keluar, dah kos sendiri. Dia biaya sendiri, dia apa sendiri. Sampai bapak dia, apa hal dia terjadi dia kat luar, dia tak nak campur. Apa saja dia terjadi yang kat luar, tak nak campur bapak dia. Tapi dia tetap dia sayang dengan bapak dia, tahu anak yang keluar ni. Bayangkan, dia sayang dengan bapak dia, sayang dengan adik dia, tapi diorang tak tahu kesayangan yang keluar ni, yang keluar dari rumah ni, anak dia ni tak tahu. Taunya duit saja. Itulah, kita menyayangi anak ya, kita terima dia lahir ibaratkan kain putih. Anak ni ibaratkan kain putih. Dia dah lahir ke dunia ni, warna dia putih, kita lah yang mencorakkan dia. Kalau kita corakkan dia hitam, hitam lah dia. Kalau corakkan yang biru, biru lah dia. Itulah anak tu. Jangan dia waktu dia jahat je, kita ni tak terima dia. Waktu dia banyak duit macam ni, sekarang ni tengah banyak duit lah. Dia dah meninggal. Banyak meninggalkan harta. Barulah teringat dia kebaikan dia lah. Nak buat ini, nak buat itulah. Itulah. Kita mengingati orang, menyayangi orang, biarlah orang tu ada di atas dunia. Jangan dah tak ada dia, kita dah meninggal dia tu, kita doa saja. Doa, tenangkan hati kita. Jangan ada sifat dengki dalam hati ni. Sifat dengki dalam hati ni memang tak selamatlah orang dia. Tu kan nasihati pada bapak-bapak lah. Bapak-bapak ke mak-mak tiri ke. Kan nasihati macam tu lah. Buangkan sifat dengki, buangkan sifat busuk hati. Tuhan tahu kita tu betul ke tak betul. Jangan kita di depan orang banyak, di depan media yang banyak ya, di depan media sosial kita cakap macam ni, cakap macam ni. Orang tahu punya. Orang tahu dia dari dia keluar dari rumah, orang dah tahu semua sebab dia public figure. Orang banyak, dia banyak peminat. Orang dah tahu dia macam mana kita sebagai orang tua. Jangan dia dah tak ada, kita susahkan lagi dia. Nak gali kubur dia lah, tukar nama bin anak dia lah, cakaplah dia mengandungkan anak luar nikah lah. Dia dah tak ada dah. Cubalah, keluarga jenis apa kita, tak menyesal ke? Kalau betul-betul dia katanya, oh bukan anak orang ni lah, bukan anak keluarga si A lah yang ni, mungkin anak orang jantan lain. Sampai hati bapak sendiri buat anak macam tu. Ya Allah, ya Tuhan, ini kejam lah. Seluruh dunia orang tengok tahu. Kak Nadra ni bukan berada di Indonesia tahu. Kak Nadra berada di luar negara. Kak Nadra tengok, ya Allah kasihannya macam ni lah seorang bapak kepada anak sampai hati. Tapi tak ada lah yang bapak macam ni. Ini teruk sangat lah. Teruk. Betul-betul teruk. Kak Nadra ya.
Kau tengok ya, banyak orang sakit mental tengok di macam ni. Cuba fikir ya, anak kita tu dah tak ada dah. Maafkan aja lah kesalahan dia. Dan lagi doakan dia biar dia tenang di sana, di atas sana. Kata pula lah dia buat anak luar nikah lah, apalah. Ya Allah ya Tuhan, kenapa dibuat dia macam tu? Dia dah tak ada dah. Dia nak, kalau nak duit ambil je lah duit dia tu. Suruh cek DNA budak tu lah bagai. Ya Allah ya Tuhan. Dan lelaki tu dah mak mentua dia, mak mentua perempuan tu dah, mak mentua anak awak tu dah jaga dia dari mulai pregnant awal. Dari mana pula dia anak orang lain? Cuba fikir. Dikata mungkin bukan anak keluarga si B ni lah, anak orang lain lah mungkin. Tu baby tu anak orang lain lah mungkin dikatanya. Tak mungkin lah anak orang lain, sedangkan keluarga tu dah menjaga dari dia mulai pregnant lagi. Tapi saya ingatkan kepada bapa A, cek DNA budak tu. Kalau dia nak cek DNA budak tu, sudah dapat, nanti jangan bagi dia kacau lagi dah. Kalau dia keluarkan statement, boleh saman. Saman je orang macam tu. Kalau dekat sini orang dah saman tu dah. Dia keluarkan kata-kata macam tu, bukan anak dia lah, apalah. Semuanya orang tahu, orang tengok, orang mengikuti perkembangan hari ke hari tau. Dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram. Dah muak sebenarnya nak anukan, tapi nak buat konten lain, kita kadang-kadang stres juga hati kita, sakit juga hati kita menengok. Kasihan baby tu. Baby tu akan membesar. Bila dia tengok nanti di YouTube, bila dia tengok jejak kita macam mana dia waktu dia kecil, mak dia lari dari rumah sampai mak dia kahwin dengan bapak dia, sampai dia lahir, sampai mak dia meninggal pula. Baby tu akan lihat nanti kalau dia dah membesar. Tengok keluarga mak dia macam mana. Dari mana budak tu nak santun tengok kita, mana tentu dia santun ke keluarga bapak dia. Keluarga bapak dia sayang dia. Tolonglah, janganlah lagi pakcik oi, tolong. Kasihan budak tu akan membesar. Sekarang umur dia setahun lebih, memang dia tak tahu apa-apa. Tapi besok umur dia 12 tahun, dia dah tahu membaca dah tahu tengok internet dah. Kasihan budak tu. Semua orang stres lah. Saya duduk di luar negara ni stres juga tengoknya, berkembang. Dan pihak-pihak media pun janganlah beri pelaga-lagakan lagi lah. Cakap di sini lain, nanti di sini lain. Tolonglah, kalau dapat damaikan. Kalau damaikan diorang ni, kalau damai itu kan senang hati semuanya. Dah tutup lah kes ni lagi. Sebab buka aja ya YouTube ya, mesti akan ada cerita ni. Buka aja YouTube, mesti akan ada cerita ni. Jadi kalau dapat ya, dah lah, stop lah. Sebab apa? Dicakap bertambah-tambah lagi cerita lagi. Hari tu cerita nak duit lagi. Sekarang cerita tukar pula. Baby tu bukan anak orang ni lah. Bukan anak keluarga si A lah. Aduh, susah lah macam ni. Dah dari keluarga si A dah jaga dari pregnant, mak dia lah dah menjaga dah. Atau pakcik oi, tolonglah sabar-sabar sikit. Tolonglah berdamai. Buangkan yang keruh, ambil yang jernih. Macam ni. Itu yang lain-lain tu lah yang menghujat ya keluarga-keluarga orang ni. Aturan kita mendamaikan, bukan kita menghujat keluarga dia. Dia budak-budak muda lagi memang macam ni punya. Tapi kita yang dah umur dah lebih-lebih, masing-masing ada anak sendiri-sendiri, tak payahlah kutuk anak orang lain. Anak diri sendiri pun jagalah. Sebab dalam internet semua popular sangatlah. Kita nak buat lain, nak tengok cerita konten-konten orang lain pun kita tak dapat nak tengok. Sebab benda itu je yang keluar semuanya dalam YouTube. Buka YouTube macam tu, buka Facebook macam tu. Aduh. Tolonglah pakcik oi, damai sajalah. Dah malulah. Dah 40 hari lah rasa. Dah dekat 40 hari lah mamak baby tu meninggal je, bapak dia. Bapak baby dah meninggal, mak baby pun dah meninggal. Dah dekat 40 hari. 40 hari ke? Dalam macam tu lah. Cubalah damai. Tak payahlah diungkit lah kisah-kisah lalu anak tu. Kita sendiri yang malu. Kita sebagai orang tua, tandanya kita orang tua gagal.
Dia ungkit masa lalu anak kita. Katalah ini, anak aku tu mentaya dengan laki dia tu, anak dia tu. Tidak. Berarti menghypekan anak sendiri. Menjatuhkan maruah anak sendiri. Bapa jenis apa kita? Seluruh dunia orang tengok tau. Asal ada orang Indonesia di mana-mana negara, dia akan tengok. Saya ni berada di luar negara, di Malaysia. Saya tengok. Bukannya tak tengok. Kadang-kadang stres juga tengok bapa seperempuan mengeluarkan kata-kata macam tu. Kita stres tengok anak dia dah kahwin dengan lelaki, dapat lelaki yang baik ya. Anak awak kahwin dengan lelaki yang baik, memang dapat suami yang betul-betul baik lah. Kenapa awak ungkit masa lalu dia? Dia pun dah tak ada dah. Suami isteri dah tak ada, tinggalkan anak satu. Lelaki pula tu anak tu. Lelaki anak yang ditinggalkannya. Mana tahu nanti awak tak larat berjalan ke cucu awak yang akan mimpin awak tau. Tak payahlah hypekan dia. Kalau sempat awak ambil DNA, kalau betul anak yang bapak dia ni, apa awak nak buat? Malu? Takkan malu awak? Awak dah menghina dia dari dia kecil. Sudahlah mak dia awak tak jaga betul-betul pakcik. Dah lah tu. Tak payahlah nak hypekan anak. Orang hype keluarga kita kena jaga. Anak ke, cucu ke, isteri ke, datuk ke. Kalau dapat hype tetangga pun kita jaga. Jangan kita bukakan hype tetangga dengan orang lain. Apalagi darah daging kita sendiri. Buruk baik dia kita tutup, biar kita telan sendiri. Tak payah cerita dengan dunia. Walaupun dia popular punya orang lah, tutup sendiri. Itu ya Allah pakcik, dah lah damailah pakcik. Oi, dah lama dah. Dah bersepah di dalam YouTube ni, dah nak tengok YouTube pun dah. Kita nak buat konten apa di dalam YouTube pun dah tak boleh dah. Buat TikTok pun sama. Tolong pakcik ya, damai je lah pakcik oi. Tak payahlah hina sangat anak, tak payahlah jatuhkan hype anak. Sekarang nak anukan cucu pula lagi. Ya Allah ya Tuhan. Kalau cucu tu sempat tengok nanti dah besar dia, dia tak akan. Aduh kakek aku ni. Janganlah pasal duit kita nak stres. Tak payahlah, duit boleh dicari. Itu makanya kita jangan makan rezeki anak. Kalau anak tak bagi dengan ikhlas, kita jangan ambil. Ini pasal duit lah ni. Okey, tolong ya, dah lah tu, berdamai lah ya. Yang lain-lain tu dah lah tu, nak bergaduh-gaduh. Baik-baiklah, sudahlah, sudah. Okey, Assalamualaikum. Tolong support terus China Nadra KL Kota Dumai, TC TV. Assalamualaikum.